KPDN KK jamin harga daging lembu tempatan stabil. Pemangku Menteri Pengangkutan nafi kehilangan MH370 ada kaitan dengan CIA. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Hakim Nasir. Dan saya Atika Muhammad Naim. Baik, berita wilayah edisi 13 April 2014 bersiaran selama sejam membawakan antara laporan lain kepulangan pasangan suami isteri penuh kejutan. Turut mendapat tempat edar pil kuda dan heroin dua penganggur di Reman. Juga bapa mangsa dera sifatkan insiden tidak masuk akal. Adakah teruskan dengan laporan yang menjadi tajuk utama hari ini. Baik, terima kasih Hakim. Ura-ura Jun ini bakal berlakunya krisis harga daging. Ekoran bekalan terhad dari negara pembekal ditangkis Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK. Sebaliknya, pihak kementerian memberi jaminan harga daging lembu tempatan stabil khususnya pada musim perayaan walaupun berlaku sedikit kenaikan. Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah menafikan kenaikan mendadak harga daging sehingga mencecah RM40 sekilogram Jun ini. Perbincangan berkaitan perkara ini juga akan diadakan bersama pihak peternak, pembekal serta pengusaha daging seluruh negara. Malah pihaknya juga akan mengadakan pertemuan bersama Kementerian Pertanian dan Industri Asasani dalam menentukan tiada berlakunya kenaikan harga daging secara melampau sekaligus memastikan bekalan juga sentiasa mencukupi. Bergantung kepada perbincangan. Tapi kita pastikan bahawa bagi segi pengguna dia jangan risau. Kalau ada kenaikan, itu pun tak membebankan. Kalau tak naik lagi bagus. Tapi kita tak boleh. Kita ada agak mungkin tak ada kenaikan. Tapi kalau penternak beritahu kepada dia ada import orang makan ni, harga yang agak lebih daripada biasa. Jadi kita kena pertimbangkan. Beliau mengulas mengenai keadaan itu hasil laporan media tempatan semalam yang membongkar krisis bekalan lembu dijangka pertengahan tahun ini. Bagaimanapun setakat ini harga daging segar di Pasar Besar Alustar hanya RM27 sekilogram. Harga lembu dijangka mencecah RM4,000 seekor berbanding antara RM3,200 ketika ini. Sekaligus mempengaruhi kenaikan harga daging di pasaran sehingga RM40 sekilogram. Bagaimanapun berhubung laporan kenaikan harga daging itu bagi peniaga, pandangan yang disuarakan senario tidak dapat dielakkan sekiranya pemborong telah menetapkan nilainya. Ya, namun di sebalik ketetapan yang dibuat pemborong itu, mereka mengharapkan tindakan sewajarnya jika berlaku kenaikan luar kawal. Tetap kena beli dengan harga yang kemungkinan naik semasa ke semasa. Perayaan raya ni sebulan-bulan besar sampai menyambut perayaan raya ni kemungkinan naik lagi. Di pihak pengguna pula kekecewaan dizahirkan jika keadaan itu berlaku. Yang pastinya mereka terheret sama dengan bebanan krisis. Selalunya tak meningkat. Kalau kata sampai 40 lebih tu kira cukup tinggilah bagi kakak. Agak pihak berwajib buat kajian semula. Dengan harga RM40 tu saya ingat terlalu tinggi. Tolonglah rakyat kan, sebab pada kami ada apa pembeli-pembeli yang tak mampu ni tak bolehlah, tapi pada orang yang berada tu tak kisahlah. RM24 hingga RM27 sekilogram harga yang ditetapkan di sekitar pasar dekat Sungai Petani, Jitra dan Kulim. Persatuan Pengguna Kedah Kek mencadangkan kepada kerajaan untuk mengimport lembu hidup dalam kuantiti yang banyak bagi mengatasi kenaikan harga yang dijangka berlaku menjelang Jun hingga Oktober depan. Pengerusinya Datuk Yusof Ismail berkata dengan cara tersebut harga dapat dikawal di samping dapat menjamin stok daging sentiasa mencukupi. Lembu-lembu yang diimport bakal ditempatkan di kawasan ragut yang sedia ada di negara ini dan diurus selia Jabatan Veterinar sebelum dijual. Melalui acara tersebut, harga daging dapat dikawal dan peruncit dapat menjual dengan harga berpatutan dan tidak bergantung kepada pemborong. Pasal makanan daging ni makanan asas dalam negara. Jadi orang hari-hari beli, dia tak rugi. Lembu tu kalau bawa masuk pun akhirnya dijual juga. Jadi sepatutnya kerajaan ambil langkah segera dalam perkara ni. Saya rasa kita dapat atasilah tentang bekalan dan juga
harga kita dapat kawal. Beliau menyatakannya kepada media di Alustar mengulas kenyataan sebuah akhbar tempatan yang mendakwa harga bekalan daging akan meningkat sehingga RM40 sekilogram pada Jun depan ekoran bekalan yang semakin berkurangan. Terdahulu beliau mengadakan tinjauan harga daging di Pasar Besar Alustar. Hanya 292 peladang ayam daging yang berdaftar sebagai entiti perniagaan sah di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ya, angka itu bersamaan 12.1% peladang ayam daging yang berdaftar berbanding 2,402 rekod dicatatkan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik, jumlah tersebut menjadi salah satu faktor penyumbang kepada kenaikan harga ayam. Saya sarankan supaya pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina ini juga rekod-rekod ini kena galakkan mereka ini untuk mendaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, sebab ini adalah syarikat yang mendaftar semua jenis perniagaan yang ada dalam negara. Selain faktor tersebut, turut dikenal pasti eksploitasi harga daripada pemborong harga ayam yang tidak sekata dan skim kawalan harga. Datuk Seri Hassan ditemui selepas melawat kilang memproses ayam Pertubuhan Peladang Negeri Johor, Poultry and Meat Sdn Berhad di Air Hitam, Johor. Sementara itu, ketika diminta mengulas laporan media berkenaan kemungkinan kenaikan harga daging yang mendadak menjelang pertengahan tahun ini, jawapan yang diberikan sama dengan timbalannya. Menyedari situasi tidak semua pelancong meminati lokasi percutian terbuka dan moden, Kerajaan Johor memutuskan untuk tidak mengetepikan pelancongan berteraskan kebudayaan. Ya, dan industri pelancongan yang menunjukkan budaya masyarakat tempatan berjaya menarik perhatian bukan sahaja pelancong tempatan, malah luar negara dalam menikmati keindahan alam semula jadi. Esko Pelancongan Negeri Datuk T. Seo Kiong menyatakan selain mempromosikan produk seperti Taman Tema Legoland dan Johor Premium Outlets, produk melibatkan budaya kaum tertentu juga boleh memainkan peranan masing-masing. Budaya juga satu tarikan juga. Kalau kita bersebarkan atau memuawakan, kita mempunyai banyak budaya berada di negara kita atau di negeri Johor. Salah satunya orang asli juga kita kena highlight juga. Highlightkan budaya mereka, cara hidup mereka. Nah, itu juga satu tarikan. Serentak dengan keputusan itu juga, semua pihak disaran memainkan peranan dalam mempopularkan industri pelancongan berasaskan budaya. Malah bagi membantu promosi itu juga, peranan media dalam memberi penjelasan dimohon. Beliau sebelum itu bersama Kelab Media Johor melawat kampung orang asli Peta di Taman Negara Endau Rompin. Kesempatan berada di lokasi ini selama 2 hari membolehkan rombongan meninjau lokasi menarik termasuk kawasan hutan yang masih tidak terusik. Hendak melihat negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Kedengaran agak mudah dan bukan sekadar ungkapan di bibir, tetapi bakal menjadi salah satu ukuran dalam menganalisis perkembangan negara pada masa akan datang. Ya, justru golongan belia sebagai kumpulan majoriti perlu mencetuskan perubahan dengan potensi dan segala idea baru dalam minda bagi meneruskan wawasan jangka panjang Malaysia. Disifatkan sebagai aset negara, Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Jailani Johari berpandangan golongan tersebut perlu diberi suntikan semangat jati diri, berhemah tinggi serta berpengetahuan sebagai persediaan awal. Serentak dengan itu juga, pelbagai program yang dilaksanakan merupakan medium untuk membentuk jiwa mereka mengenai tanggungjawab kepada negara, dan menerusi aktiviti bersukan merupakan salah satu platform dan merapatkan hubungan mereka. Datuk Jailani melihat keakraban itu ketika merasmikan penutup Fiesta Mesra Belia Satu Malaysia peringkat Parlimen di Kuala Berang. 11 acara telah dipertandingkan sejak hari pertama Fiesta pada 4 April lalu. Bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan program ini, pandangan yang disuarakan Datuk Jailani disokong.
boleh menarik golongan belia wanis untuk sama-sama berkumpul di samping dapat memupuk semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggilah. Alhamdulillah, ini adalah komitmen daripada belia wanis daripada Hulu Terengganu melibatkan 3 DUN, Kuala Berang, Telemong dan juga Ajil. Jadi sekarang ni tumpuan dia, apa acara yang belia meminati kita akan laksanakan. Contohnya futsal bola jaring, bola tampar, dan di Hulu Terengganu ni kita ada taekwondo, takraw. Maknanya acara sukan ni diminati oleh belia di sini. Jadi kita anjurkan perkara itu. Program yang berlangsung merupakan anjuran Pejabat Parlimen Hulu Terengganu dengan kerjasama Pejabat Belia dan Sukan serta Majlis Belia Daerah. Pembukaan sidang DUN Terengganu dimulakan dengan titah diraja Sultan Mizan Zainal Abidin. Ahli yang berhormat perlu menjunjung titah baginda yang mengharapkan kesemua projek dirancang kerajaan negeri dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Selain menarik kedatangan pelabur secara tidak langsung mampu merealisasikan hasrat Terengganu menjadi negeri maju menjelang 2020. Baginda bertitah pelaburan seperti itu memberi tumpuan kepada pembangunan lembah silika dalam memberi peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Juga tidak meminggirkan pembangunan terhadap sektor-sektor berskala kecil dan sederhana. Ini termasuklah dalam industri fabrikasi yang merupakan salah satu jenis industri yang menyokong industri petroleum dan gas. Pembukaan industri-industri ini telah membangunkan kawasan sekitarnya dengan peluang-peluang pekerjaan yang tersedia termasuk peningkatan ekonomi setempat. Turut disentuh isu-isu berkaitan perumahan, kesihatan, pendidikan, kemiskinan dan kebajikan rakyat serta kemudahan asas di bawah pentadbiran kerajaan dalam memakmurkan pelbagai golongan masyarakat Terengganu. Terdahulu keberangkatan tiba baginda di Wisma Darul Iman turut diiringi Pemaisuri Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Selesai persembahan hormat diraja dan lagu Selamat Sultan, bendera diraja dikibarkan. Sultan Mizan kemudian berkenan berangkat memeriksa barisan kawalan kehormatan dari Batalion 9 Pasukan Gerakan Am Kubang Badak Kuala Terengganu diiringi Ketua Barisan Kehormatan dan Ketua Polis Negeri Datuk Jamsyah Mustafa. Dalam titah diraja pembukaan sidang DUN itu juga, Sultan Mizan turut merakan penghargaan kepada semua usaha yang dilaksanakan kerajaan dalam merungkai misteri MH370. Baginda juga turut berdoa agar segala urusan pencarian dipermudahkan. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Mengetahui, dimakbulkan doa seluruh rakyat Malaysia, jayakan operasi mencari dan menyelamat agar segala spekulasi terungkai. Beta juga berdoa agar Allah meringankan beban keluarga mereka yang terlibat dan dianugerahkan kepada mereka kekuatan menghadapi dugaan Allah ini dengan penuh keredaan dan tabah. MH370 membawa 239 penumpang dan kru pada 8 Mac lalu hilang dari radar tanpa dapat dikesan dan misi pencarian masuk hari ke-37. Dan sepanjang tempoh ini juga doa pengharapan masih mengiringi pasukan SAR Hakim. Dan masyarakat dunia terus positif dalam mengikuti perkembangan pesawat milik MAS. Seperti di Pulau Pinang berlangsungnya Majlis Bacaan Yasin disertai 200 jemaah di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas. Platform penganjuran ini digunakan sepenuhnya sempena sambutan ulang tahun ke-68 RTM. Serentak dengan itu juga berlangsungnya program Jom Semarak Iman dan Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Itu tuan-tuan nampak kebesaran Allah. Sebab itu kita mengambil pendekatan baru buat program secara berkenaan. Sebab kita berkongsi kesedihan kerana keadaan sekarang. Kita bersama-sama dengan ahli keluarga penumpang MH370 yang sedang meratapi kehilangan saudara mara yang menjadi penumpang pada pesawat berkenaan yang hilang secara misteri di Lautan Hindi kan. Jadi bila kita nak buat program pun tak sesuai lah kita buat program hiburan ke, kita buat dalam bentuk lain, bentuk kerohanian.
Dengan konsep siaran luar ini, pendekatan yang digunakan juga mengikut perkembangan semasa yang berlaku terutamanya misteri MH370. Siasatan mengenai kehilangan pesawat MH370 masih diteruskan yang melibatkan pelbagai agensi siasatan seperti PDRM dan penyiasatan antarabangsa. Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menafikan rencana sebuah akhbar tempatan minggu lalu mengaitkan kehilangan pesawat MH370 dengan agensi perisikan pusat CIA. Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa masih lagi menyiasat berdasarkan undang-undang tempatan dan antarabangsa bersama tenaga pakar dari United Kingdom mengenai isyarat kotak hitam yang dilaporkan Ketua Pusat Penyelaras Agensi bersama JACC. And what that revealed. But I do not want to speculate on that at the moment. One, for the respect of the family members of the pilot and the co-pilot. And secondly, I do not want to disrupt the investigations that are being done now, not only by the Malaysian police, but the FBI, MI6, the Chinese intelligence, and other international intelligence agencies. Tambahnya, laporan mengenai kehilangan pesawat MH370 mestilah benar dan tepat. Sekiranya terdapat kesalahan fakta, kredibiliti pelapor itu tergugat. Jika isyarat pink dalam kotak hitam dapat disahkan pihak Australia, kaedah terkini pencara Remote Operated Vehicle ROV bakal diturunkan ke dasar laut. Pengarah Institut Oceanografi dan Pengajian Maritim UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Kamil menyatakan walaupun merupakan satu cabaran yang sukar tetapi harapan untuk menemuinya masih tinggi. Walau bagaimanapun, ROV tidak akan diturunkan selagi mereka tidak mengesahkan mana-mana tempat yang dikecilkan dalam operasi pencarian. Pas katakan okey, mereka mengesahkan betul-betul itu adalah daripada bunyi kotak hitam tu. Seperti saya katakan, ROV itu akan diturunkan. Ini kita akan lihat kalau betul-betul Allah nak pertemukan dia. Nanti ROV itu akan turun bawah dan dia akan mengambil gambar dengan video sebagainya untuk mengesahkan bahawa itu merupakan jasad ataupun cebisan kapal MH370. Ya, seperti yang kita... Beliau menjelaskan dalam program Selamat Pagi Satu Malaysia di Angkasa Puri, hanya ROV sahaja setakat ini merupakan kaedah terbaik dalam pencarian yang direka cipta dengan kedalaman tertentu sehingga boleh mencecah 6,000 meter mengikut hayat bateri yang digunakan. Misi pencarian MH370 masuk hari ke-37 menyaksikan penambahan penggunaan aset ketenteraan sebanyak 12 pesawat dan 14 kapal peninjau pelbagai negara ditempatkan. Kawasan zon pencarian turut diperluas dalam radius 57,506 km persegi di Lautan Hindi berbanding 41,393 km persegi semalam. Kedudukan itu kira-kira 2,200 km dari barat Laut Perth. Pesawat peninjau tentera udara China paling awal berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Perth kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan untuk menyambung tugas operasi mencari dan mengesan. Fokus hari ini pastinya untuk terus menjejaki arah datang beberapa isyarat ping yang dikesan minggu lalu yang dipercayai berpunca dari kotak hitam milik MH370. Pihak Berkuasa Keselamatan Maritim Australia AMSA memberitahu Ilyushin Il-76 dan 10 pesawat peninjau tentera yang lain meneruskan misi hari di zon carian yang dikecilkan. Usaha dipergiat untuk menentukan sama ada peralatan bawah laut AUV boleh digunakan dalam fasa seterusnya mengesan isyarat kotak hitam pesawat milik MAS itu. Selain itu, beberapa pesawat PX Poseidon milik Tentera Udara Amerika Syarikat antara aset ketenteraan yang turut konsisten dalam misi mencari dan mengesan MH370. Pesawat ini menyertai misi mengesan isyarat akustik dari perakam komunikasi kotak hitam pesawat yang dikesan 3 aset ketenteraan Australia sore ini. Kapal pertahanan peninjau Ocean Shield, kapal oceanografi HMS Echo dan pesawat AP-3C Orion. Bagi aset kapal peninjau, sebuah kapal tentera laut diraja Britain dan sebuah kapal selam nuklear juga antara yang menyertai misi mengesan pesawat MH370. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan Britain, aset-aset tersebut turut diarah ditempatkan di lokasi zon carian bermula hari ini susulan permintaan daripada Kerajaan Malaysia. Kapal peninjau HMS Echo dan kapal selam nuklear HMS Tireless
menyertai 7 negara lain yang turut menempatkan aset kapal peninjau masing-masing ketika waktu semakin suntuk untuk menemukan kotak hitam kerana bateri yang mengeluarkan isyarat perakam komunikasi dilapor semakin lemah. Kementerian Pertahanan Britain dalam satu kenyataan berkata, lokasi carian semasa untuk hari ini diperluas sehingga kira-kira 1.6 km atau 1,000 batu lagi dari barat laut Perth. Kapal selam nuklear HMS Tyreless akan berganding bahu dengan pasukan mencari antarabangsa lain terutama dalam memanfaatkan keistimewaannya menggunakan sistem sonar untuk mencerap sebarang kemungkinan isyarat ping yang dihantar melalui transponder kotak hitam pesawat MH370. Kapal Donghaiji Udari Haizhen 01 milik China turut menyertai misi pencarian hari ini. Para pegawai carian dilapor berkata mereka optimis mampu mengesan anggaran kedudukan perakam kotak hitam pesawat MH370. Penemuan kotak hitam tersebut bakal merungkai misteri kehilangan MH370 sejak 5 minggu lalu dalam misi operasi mencari dan menyelamat paling mahal pernah dicatatkan dalam sejarah. Masih bersama kami dalam Berita Wilayah. Baik, syarikat-syarikat telekomunikasi diminta agar memperbaiki mutu perkhidmatan mereka. Teguran dibuat Esko Komunikasi dan Multimedia Pahang, Datuk Syahaniza Syamsuddin. Ia berikutan terdapat banyak aduan berkaitan kelemahan liputan bukan hanya di kawasan Pahang Barat, malah di seluruh negeri itu. Jelas Datuk Syahaniza, kerajaan telah menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lengkap agar syarikat-syarikat telekomunikasi dapat memberikan perkhidmatan yang lebih berkesan untuk kegunaan rakyat. Servis provider ni sekarang punya banyak masalah, banyak drop call, ya. Jadi saya ingin membuat teguran lah dan juga ingin bergesa syarikat-syarikat telekomunikasi ini supaya mereka memperbaiki mutu perkhidmatan khususnya di kawasan luar bandar. Pahang bakal menerima 49 menara telekomunikasi dalam fasa pertama tahun ini menerusi bajet 2014 yang diumum Perdana Menteri. Lebih 1 juta pengguna telekomunikasi di seluruh negeri termasuk luar bandar dan pedalaman bakal mendapat manfaat lengkap jika perkhidmatan itu diperbaiki. Bercakap di Maran, Datuk Syahaniza berkata pengguna membayar perkhidmatan tersebut, justru penyedia perkhidmatan harus memenuhi kehendak pengguna. Kampung Kuala Bekah dijadikan lokasi bagi 2 penganggur menjalankan kegiatan pengedaran dadah sekitar Bandaraya Kuala Terengganu. Bagaimanapun, tindakan untuk mengedar 2,030 biji pil kuda dan sebotol heroin seberat 2.5 gram tidak menjadi kenyataan. Ya, kedua-dua suspek berusia 23 dan 29 tahun ditahan bersama bahan bukti dalam serbuan di kampung berkenaan. Kenyataan Polis Negeri dinyatakan Ketua Jabatan Jenayah Narkotik Negeri Superintendent Mat Tahir Kasim dalam sidang media di IPK Kuala Terengganu. Wang tunai berjumlah RM80,000 dipercayai hasil jualan dadah turut disita, manakala sebuah kereta dan sebuah motosikal milik kedua-dua suspek turut ditahan. Rem pengambilan dadah tu di sebelah sini dan juga Kelantan memang lebih tumpu kepada pil kuda dan juga heroin. Ya. Dia memang dia begitulah trend penagihan di sini. Kalau kita tengok pun
Kalau di sini dia lebih pada heroin jenis yang ni berbanding dengan di sebelah pantai barat. Kedua-dua suspek terbabit direman sehingga Khamis ini dengan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Saudara, suasana hiba dirasai adik-beradik dan sanak saudara saat jenazah pasangan suami isteri yang maut dalam kemalangan membabitkan sebuah bas ekspres di kilometer 11 Jalan Bentong Raub dekat Bilut dikebumikan di tanah perkuburan Padang Jeman, Salo, Pasir Mas, Kelantan malam tadi. Ya, kakak Zarifah Zailawati tidak menyangka kejutan yang dibuat pasangan itu untuk pulang ke kampung tanpa pengetahuan memilukan mereka sekeluarga. 2 hari lalu mangsa memberitahu ibu mereka untuk pulang ke kampung tetapi tidak dimaklumkan tarikh sebenar. Allahyarham Zarifah sedang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana perubatan Universiti Malaya UM turut membuat kerja sambilan sebagai pembantu pegawai penyelidikan di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Sementara suami mangsa Allahyarham Muhammad Adallah pula akan bekerja di Kedutaan Arab Saudi sedang melanjutkan pelajaran peringkat Doktor Falsafah PhD di Universiti Teknologi Malaysia UTM dalam bidang pengurusan berhasrat memberikan 3 biji kelapa dari Somalia kepada bapa mentuanya yang lumpuh apabila pulang ke kampung. Pasangan berkenaan antara 3 mangsa yang maut apabila bas ekspres 2 tingkat yang dinaiki mereka terbabas lalu merempuh tiang elektrik sebelum terbalik. Jenazah pasangan itu sebelum itu tiba di rumah keluarga mereka kira-kira pukul 8.30 malam. Bila kesetiaan anda bersama kami. Kami mengikuti perkembangan semasa negeri-negeri dihargai. Seperti biasa, lintas langsung mengambil tempat dimulakan dengan dari negeri di bawah Bayu. Baik, sebelum langsung bersama Noraiza Maradi di Kota Kinabalu, antara kandungan yang telah disediakan kru penerbitan Berita Sabah, Hakim? Ya, dinyatakan sektor PKS berpotensi berkembang pesat dan isi masa lepak dengan aktiviti berfaedah. Ya, Hazimah teruskan dengan perkembangan penuh. Hazimah, silakan. Terima kasih Hakim dan Atika di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sektor pengusaha kecil dan sederhana PKS di Sabah berpotensi untuk berkembang pesat dalam masa terdekat. Ini berikutan perancangan pembangunan negeri yang komprehensif serta mantap yang melibatkan beberapa projek mega berimpak tinggi. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata antara projek-projek tersebut ialah Terminal Gas dan Minyak Sabah SOGT di Kimanis, projek Sabah Amonia Urea Samor di Sipitang dan gugusan industri minyak sawit POIC di Sandakan yang punya kesan limpahan pada sektor PKS. Sehubungan itu katanya kementerian akan bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri untuk memastikan PKS diberi taklimat dari semasa ke semasa mengenai peluang yang wujud daripada projek-projek besar tersebut. Datuk Seri Mustafa berkata demikian pada program outreach bahagian pembangunan keusahawanan BPU Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI di Kota Kinabalu. Pada majlis tersebut juga beliau menyerahkan sijil penyertaan kepada 10 pemilik bengkel kenderaan yang terlibat dalam program transformasi bengkel anjuran MITI. Mereka adalah antara 90 pemilik bengkel yang terpilih di bawah program tersebut yang antara lain bertujuan untuk menambah baik premis perniagaan pengusaha tersebut. Amalan melepak di kalangan belia harus diterjemahkan secara positif melalui bakat yang diperolehi antaranya menerusi bidang nyanyian, tarian dan juga lakonan. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, aktiviti tersebut dapat memberi kesan positif di kalangan belia bagi mengembangkan kebolehan dan bakat baik dalam bidang akademik maupun bidang yang diminati. Dia datang sini untuk lepak, melihat, menonton, tapi dalam masa yang sama kesempatan bagi mereka untuk mempamerkan bakat yang terpandang. Datuk Masidi menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Ranau Youth Day 2014, anjuran Kelab Ranau nombor 1 di Ranau. Tambah beliau, kementeriannya juga bersedia memberi peruntukan bagi penganjuran program tersebut sebagai acara bulanan bagi mencungkil dan menggilap bakat dan kebolehan golongan belia khususnya di daerah itu.
Jualan garaj mungkin masih asing dalam kalangan masyarakat di negara ini berbanding jualan pakaian terpakai atau bandel. Menyedari peningkatan populariti jualan ini, Kelab Rekreasi dan Kebajikan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sering menganjurkan jualan garaj di Kota Kinabalu. Ikuti laporan Salma Salih dan Jurukamera Muhammad Shah Abdul Salam. Jualan garaj biasanya dilakukan individu yang mempunyai koleksi peribadi untuk dijual secara terus kepada mereka yang berminat. Sejak 2012, Kelab Rekreasi dan Kebajikan DBKK menganjurkan jualan garaj bermula dengan penganjuran 2 atau 3 bulan sekali dan kini diadakan pada setiap hari Ahad hujung bulan. Kira-kira 20 individu pelbagai latar belakang menyertai jualan garaj ini yang diadakan di depan bangunan DBKK, Jalan Gaya, Kota Kinabalu. Menurut Exco Kelab berkenaan, Fauziatun Awang Samad, konsep jualan garaj ini dapat menggalakkan masyarakat untuk berjimat cermat sekaligus dapat mengumpul dana untuk menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial. Kebanyakan barangan yang adalah barangan terpakai yang daripada peniaga sendiri, daripada ahli sendiri. Jadi kebanyakan barang tu memang barang yang berkualiti tinggi dan kebanyakan juga ada yang dibeli di luar negara dan yang barangan ada jenama dengan harga yang sangat murah. Antara barangan yang dijual di sini pakaian berjenama, kasut, beg tangan, jam tangan serta aksesori wanita dan lelaki. Beberapa pengunjung yang ditemui berpuas hati dengan barangan yang ditawarkan. I just started this market and just from this I found that it's cheap. Kadang-kadang dia barang lama kan, tapi dia punya design dia tidak ada dijual. Jadi orang akan beli yang barang-barang terpakai ni lah, yang mana orang jual. Eksklusif lagi lah. Ya, eksklusif. Kadang-kadang yang lama-lama tu kan design dia tak ada jumpa sekarang ni. Bagi peniaga pula, mereka menyatakan barangan koleksi masing-masing mendapat sambutan hangat daripada kalangan pembeli. Untuk mengurangkan koleksi barang-barang dalam almari, kita juallah di sini dengan harga yang murah. Walaupun pada mulanya kita membeli barang tersebut pada harga yang mahal. Jual barang-barang yang mungkin kami nak pakai sudah daripada simpan di rumah ataupun buang. Better lah kami jual and then earn dapat duit lah dari situ. Kami juga ada buat untuk makeup, day makeup, untuk simple makeup untuk hari ini, pasang bulu mata. Jualan garaj ini pastinya memberi situasi menang-menang kepada kedua-dua belah pihak apabila mereka dapat mengurangkan longgokan koleksi peribadi di rumah dan pembeli pula dapat mewarisi dan menikmati koleksi berkenaan pada harga berpatutan. Lagu-lagu bahasa ibunda bukan sahaja menghiburkan, malah mampu mewujudkan semangat kekeluargaan, memupuk nilai-nilai murni serta amalan budi bahasa yang luhur. Presiden Pertubuhan Bajau Bersatu Sabah USBO yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Saleh Tun Said berkata penganjuran pertandingan lagu-lagu Bajau ini bertepatan usaha kerajaan melahirkan masyarakat berbilang kaum yang berjiwa besar bagi mempertahankan warisan budaya di negeri ini. Beliau berucap merasmikan pertandingan akhir lagu-lagu popular Bajau musim ke-5 2014 di pentas terbuka Padang Pekan Kota Belud. Lagu Karampunian ciptaan dan lirik oleh Amri Abu Bakar, nyanyian Putri Norain Faradina Nordin dinobatkan juara anugerah lagu Bajau terbaik. Putri Norain Faradina turut merangkul anugerah persembahan vokal terbaik. Naib juara disandang Adamia Otoh menerusi lagu Emberen Koh Berubah, manakala lagu Tangis Anak Ilu nyanyian Siti Akila Nordin di tempat ketiga. Alhamdulillah dapat juara dan saya ingin terima kasih kepada pencipta lagu ni, Encik Amri Abu Bakar. Terima kasih dengan pencipta saya, iaitu ibu saya sendiri, dekat saya. Terima kasih dengan ibu kandung saya, mungkin mendoakan saya yang lebih baik. Terima kasih semua kepada pengancur, terutamanya RTM Sabah. Terima kasih sangat-sangat. Hadiah ini tidak amat ternilai buat saya sebenarnya. Lagu Bajau paling popular menerusi undian SMS dirangkul oleh Resh dengan lagunya Bujang Apulma, manakala persembahan terbaik dimenangi Jumatia Karim. Sementara itu, lagu adat Setabang-Tabang nyanyian Nurul Syafiqah dianugerahkan lirik lagu terbaik. Hadiah kepada pemenang disampaikan Datuk Seri Panglima Muhammad Saleh Tun Said. Turut hadir Pengarah Penyiaran Sabah Jalani Mahmud.
Program anjuran bersama RTM, Sabah VFM, Pejabat Daerah Kota Belud dan Pemuda Pertubuhan Bajau Bersatu Sabah USBO ini dihadiri hampir 6,000 orang. Dengan itu, sekian berita dari Kota Kinabalu. Kembali ke Angkasa Puri bersama Hakim dan Atikah. Silakan. Ya, Hazimah, terima kasih dengan laporan tersebut. Laporan semasa negeri-negeri diteruskan dengan perkembangan dari Sarawak. Baik, Emina Muhammad Zamri di Kuching ada laporan penuh di sana. Emina, silakan. Terima kasih Hakim dan Atikah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sesebuah kerajaan mestilah mempunyai komposisi barisan pemimpin yang terdiri daripada semua kaum dan bukan hanya dimiliki oleh satu kaum sahaja. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satin berkata, ini perlu bagi mencerminkan situasi masyarakat sesebuah negara seperti Sarawak yang mempunyai pelbagai latar belakang kaum dan agama. Beliau bagaimanapun mengakui bahawa terdapat sedikit kepincangan dalam sokongan masyarakat Cina terhadap kerajaan sejak kebelakangan ini. The majority of the Chinese, especially in the urban and suburban areas, choose not to be with the government. Out of 55 Barisan members in the Dewan, only 2 are Chinese. I don't want to see this happening. If the situation continues, if the trend continues, then you might have a government of all Bumiputra and opposition of all Chinese, leading to polarization. And that is not healthy. Tan Sri Adnan berucap pada majlis makan malam di Bintulu. Beliau turut mengingatkan rakyat di Sarawak supaya terus bersatu mengekalkan keamanan dan kestabilan politik selain menghormati kepercayaan dan perbezaan agama serta budaya pelbagai kaum di negeri ini. Pada majlis itu, beliau serta isteri Puan Sri Datuk Hajah Jamilah Anu ditepung tawar sebagai simbolik pelantikan beliau sebagai Ketua Menteri Sarawak yang kelima. Pihak bertanggungjawab termasuk badan bukan kerajaan harus memainkan peranan masing-masing dan mencari pendekatan bagi menangani peningkatan kes keganasan terhadap kanak-kanak di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung kes dera kanak-kanak di Kampung Saging Simunjan pada Jumaat lepas yang menyaksikan seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun meninggal dunia dipercayai didera secara seksual dan mengalami pendarahan dalaman. Jelas beliau, kes tersebut harus dijadikan sebagai petanda kepada masyarakat betapa fenomena seumpama ini telah mula merosakkan mentaliti masyarakat di luar bandar. Kita akan follow up dengan pihak yang berkenaan kerana ianya menjadi satu kejutan kepada orang-orang di kawasan kita di mana kita takut ianya akan menjadi satu keadaan yang boleh mempengaruhi pihak-pihak yang lain di kawasan tersebut. Ada yang akan takut, ada yang akan mungkin timbul beberapa perkara lain yang boleh menjejaskan keadaan di kawasan kita. Beliau yang ditemui RTM selepas Majlis Perasmian Forum Perdana di Sadunjaya Semunjan bagaimanapun tidak menyatakan jumlah peningkatan kes keganasan terhadap kanak-kanak tersebut. Beliau turut berharap agar pihak polis dapat merungkai kes tersebut melalui siasatan rapi. Bagi bapa kepada man sedera terbabit, Muhammad Syukri Abdullah, walaupun sudah tidak bersua selama 2 tahun dengan anaknya itu, namun kejadian yang menimpa Alisha Natasha ini tidak dapat diterima akal. Beliau yang ditemui pemberita di Rumah Mayat Hospital Umum Sarawak pagi tadi turut tidak menyangka anaknya yang suka bergurau dan tidak menunjukkan sebarang tanda akan pergi selamanya mati dalam keadaan begitu mengaibkan. Menurut Muhammad Syukri, sewaktu menerima panggilan telefon tentang kejadian yang menimpa anak bongsu hasil daripada perkahwinan terdahulu, hanya linangan air mata yang mampu menjawab kenyataan itu. The moment I received the news, I was very disappointed and depressed of myself. I can't do anything much. I was so sad the moment that I received it. So after that,
I can't do anything. Beliau yang masih tergamam dengan nasib anaknya turut mempersoalkan tindakan tersebut kerana tidak percaya masih wujud manusia yang tidak berhati perut menyiksa anak kesayangannya itu dengan begitu sekali. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Semunjan, DSP Chu Yin Kok yang turut ditemui menegaskan siasatan rapi mengenai kematian Alisha sedang dijalankan sebelum sebarang kenyataan rasmi dapat dikeluarkan. Dari Hospital Umum Kuala Lumpur akan membuat kesan gigitan yang atas tangan kiri mangsa untuk menganalisa itu kesan sana. Ikut patologis, the cause of death, sebab kematian hanya akan dimaklumkan besoklah, bukan hari ini. Beliau turut mendedahkan pihaknya akan menahan ibu saudara mangsa bagi membantu siasatan. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Senior DCP Datuk Wira Muhammad Sabtu Osman memberitahu suspek berhubung kes penderaan kanak-kanak ini di Kampung Sagen Simunjan pada Jumaat lepas berkemungkinan kurang siuman dan dipengaruhi dadah. So, kalau kebiasaannya adalah manusia yang kurang siuman dan dipengaruhi dadah, yang melakukan perkara-perkara sebegini terhadap mangsa penderaan kepada anak-anak, right? So, dan actually satu kejadian yang mengenai hati menyedihkan. Okay. Semoga undang-undang akan beri hukuman setimpal kepada kesalahan tersebut. Sementara itu, mengulas mengenai kes seorang kru kapal balak warga Myanmar yang maut kerana terjatuh dari kapal di Kuala Baram seperti yang dilaporkan oleh sebuah akhbar tempatan, beliau memberitahu pihaknya tidak akan mengambil tindakan selagi mereka yang terlibat tidak menimbulkan sebarang masalah. Walaupun mereka ada blokade tapi masih aman lagi. So kita tak nak provok siapa pun. Unless kalau mereka provok kita dan kita terpaksa ambil tindakan sekiranya menjangkaui batasan undang-undang. Beliau ditemui media selepas merasmikan pembukaan program sambutan Hari Terbuka Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak bersempena peringatan Hari Polis ke-207 di Padang Merdeka Kuching. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya senam robik, pentarama, persembahan pancaragam, kempen derma-darah, gerai dan pameran dan acara sukaneka bertujuan untuk mendekati masyarakat sesuai dengan polisi PDRM. Badan-badan korporat digalak untuk melaksanakan lebih banyak program tanggungjawab sosial korporat CSR selari dengan usaha kerajaan membantu golongan yang kurang bernasib baik bagi meringankan beban hidup mereka. Menurut Menteri Pembangunan Tanah Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Ribut Masing, pelaksanaan program CSR memberi ruang kepada badan-badan korporat berkhidmat demi masyarakat umum dengan memberi pelbagai jenis bantuan. Tambahnya, program CSR juga mampu membantu dalam usaha pembangunan negeri ini melalui bantuan berasaskan pendidikan kepada golongan muda yang kurang berkemampuan. Beliau berucap semasa merasmikan Majlis Makan Malam Tahunan Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Cawangan Sarawak berkemah di Kuching. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan 2 cek sumbangan bernilai RM25,000 dan RM15,000 daripada Pekema Sarawak masing-masing kepada Persatuan Powerbot Bahagian Kapit dan Unit Pendidikan Persatuan Kelabit Sarawak. Sekian sumbangan berita dari Sarawak pada petang ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Hakim dan Atikah. Terima kasih Emelina. Dan negeri Cik Siti Wan Kembang juga tidak mahu ketinggalan dalam menyumbang laporan lintas langsung negeri-negeri. Suzila Idayu Yaakob di Kota Baru ada laporannya. Suzila, silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penduduk di negeri ini lebih berminat menggunakan kereta sapu daripada perkhidmatan kereta sewa. Menyedari senario yang boleh menjejaskan perkhidmatan pengangkutan awam terbabit, Ketua Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD Wilayah Timur, Ni Aminuddin Nik Syaharsyah menyatakan langkah penambahbaikan diperhebat. Setakat ini perkhidmatan itu masih berada pada tahap tidak memuaskan. Kita mengenal pasti punca. Kenapa berlaku ataupun orang ramai lebih suka memilih bebek sapu. Jadi daripada situ kita dapat buat kesimpulan ataupun kaedah-kaedah pelaksanaan.
Bercakap selepas menjadi tetamu di Konti Kelantan FM, diperjelaskan juga tindakan penguatkuasaan bakal diambil terhadap mana-mana pemilik kereta sapu yang masih ingkar dan mereka boleh didakwa mengikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Selain kempen secara berterusan, ASPAD juga menyokong inisiatif kerajaan dengan agihan bantuan tayar teksi rakyat Satu Malaysia terima dan bantuan dana bas henti-henti bagi meyakinkan masyarakat kelebihan menggunakan pengangkutan awam yang berdaftar. Cetusan idea penganjuran program Siswa Perdana 2014 dilihat landasan menyemarakkan budaya tanggungjawab sosial universiti selaras usaha mendidik golongan itu ke arah pembentukan personaliti unggul. Pengerusi MARA yang juga ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa berkata pelaksanaannya memberi peluang kepada golongan itu melihat secara lebih dekat organisasi paling bawah seperti peringkat kampung menjalankan pelbagai keperluan dan kehidupan di kampung masing-masing. Sekaligus memberi pendedahan kepada golongan mahasiswa mengenai peranan dan fungsi Pusat Khidmat Wakil Rakyat kepada masyarakat dalam menyelesaikan pelbagai masalah penduduk sekitar. Bagi kawasan Parlimen Ketereh, saya jadikan ini sebagai acara tahunan kerana saya sangat-sangat teruja dengan apa yang saya lihat hasil daripada program ini secara langsung membawa kebaikan pada penduduk kampung. Dan saya harap untuk masa akan datang mungkin kita boleh buat dengan lebih besar lagi. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis perasmian penutup program Siswa Perdana 2014 dan Karnival Siswa Parlimen Ketereh di SMK Melor, Kota Baru yang disempurnakan Ketua Pengarah MARA, Datuk Ibrahim Ahmad. Seramai 700 pelajar daripada 11 institusi pengajian tinggi IPT terbabit dalam program yang berlangsung selama 5 hari yang berakhir semalam. Program ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara IPTA dan IPTA yang lain. So, dengan program ini saya dapat kenal ramai kawan-kawan baru. So, saya sebagai student sangat happy dengan program ini. Saya berharaplah program ini dapat dilakukan tahun ke tahun yang akan lagi. Saya sendiri join untuk membuat amal, bersihkan surau, sapu semua. Lepas tu di sebelah malam kita orang ada buat macam satu solat hajat, ada selawat perdana. Semua tu banyaklah memberi kesan yang positif kepada diri sendiri untuk berubah ke arah yang lebih baik insya-Allah. So saya harap supaya program ni akan diteruskan untuk masa-masa ke hadapan untuk mendedahkan kepada semua pelajar-pelajar UiTM universiti di Malaysia secara umumnya supaya lebih mengenali budaya di setiap negeri masing-masing. Program dilaksanakan menerusi Pusat Khidmat Amal dan Aktiviti Masyarakat Parlimen Ketereh KADAM dan Himpunan Siswazah Kelantan HIMSAK yang turut mendapat kerjasama agensi berkaitan. Penubuhan Kelab Media Rakan Muda yang diaktifkan merupakan alternatif penyebar maklumat kepada penduduk kampung mengenai isu-isu semasa. Keputusan yang dibuat juga dilihat mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka hasil inisiatif Jabatan Penerangan Kelantan. Pengarahnya Ramli Yusof melihat penubuhan itu bagi mencapai hasrat lebih banyak unit komunikasi belia rakan IT ditubuhkan di setiap jajahan dan kampung. Jadi banyak kita memandu mereka ni, memberi fokus kepada menyebarkan dasar-dasar kerajaan di Facebook, Twitter dan sebagainya. Beliau sebelum itu hadir pada majlis pelancaran komunikasi belia rakan IT di Pasir Putih yang dirasmikan Adun Semerak Zawawi Othman. Majlis menarik penyertaan lebih 10,000 penduduk setempat. Bagi mereka yang berkesempatan ke majlis ini, memuji usaha yang dilakukan dan perlu berterusan. Pengembangan IT ini cukup baik. Kerana orang muda hari ini, dia nak kepada program sembang ni. Memberi kefahaman, fokus kerajaan, matlamat kerajaan sambil berhibur. Rasa macam ini satu benda yang kita rasa barulah untuk golongan muda di Parlimen Pasir Putih. Program ini sepatutnya diteruskan lagi lah oleh Kementerian Multimedia dan Komunikasi Malaysia. Mungkin malam ini pelancaran dan selepas ini mungkin bergerak ke parlimen-parlimen lain di seluruh Malaysia lah. Paparan itu mengakhiri sumbangan bahan berita dari Kota Baru. Kembali kepada rakan tugas untuk berita selanjutnya. Silakan.
Ya, Suzila, dan terima kasih kepada rakan tugas dari Sarawak, Sabah dan Kelantan dengan laporan setempat sebentar tadi. Jabatan Meteorologi juga tidak ketinggalan menyumbang laporan terkini ramalan cuaca. Baik, langsung bersama pegawainya Nur Izzati Zahra. Terima kasih Hakim dan Atikah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Keadaan cuaca petang ini mendung dan juga berawan di beberapa buah negeri dengan pemerhatian pembentukan kelompok awan masih lagi tertumpu di sekitar kawasan yang berlakunya penumpuan angin di sebelah barat semenanjung Malaysia dan juga tiupan angin lemah daripada pelbagai arah di negeri Sarawak, Sabah dan seterusnya mengunjur ke arah satu kawasan tekanan rendah yang berada di sekitar timur negara Filipina. Di negara Filipina ini, walaupun pembentukan kelompok awan aktif lebih signifikan berbanding di kawasan-kawasan lain, ianya masih lagi merupakan sistem tekanan rendah yang biasa dan masih lagi belum mencapai kategori lekukan tropika ataupun ribut tropika. Kewujudannya juga tidak memberikan sebarang kesan cuaca untuk kawasan negara kita, dan untuk melihat keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan negara kita yang mempunyai kelompok-kelompok awan aktif yang lebih tebal ketika ini, kita perhatikan paparan imej radar. Ketika ini, hujan dan ribut petir berlaku di beberapa tempat, terutamanya untuk sekitar daerah Sik, Baling, Hulu Perak, Kerian, Larut, Matang dan Selama, dan juga turut berlaku ribut petir ketika ini adalah di sekitar daerah Batang, Padang dan Hulu Selangor yang dijangkakan akan turut menyebabkan keadaan cuaca yang sama dalam sedikit masa lagi untuk sekitar daerah Raub, Bentong dan juga Hilir, Perak. Di Negeri Sembilan, hujan yang berlaku sejak petang tadi untuk sekitar daerah Seremban, Rembau dan juga Pilah telah pun beransur reda, dan hujan dari ribut petir juga turut berlaku di beberapa tempat di sebelah bahagian Johor Barat yang dijangkakan akan berlanjutan sehinggalah ke awal malam nanti. Dalam kawasan, keadaan cuaca ketika ini tidak begitu signifikan dan hujan yang berlaku di satu dua kawasan di kawasan pedalaman negeri Kelantan dan juga Pahang ini akan beransur reda dalam jangka masa kurang daripada 1 jam. Untuk negeri Sabah pula, ribut petir di beberapa tempat turut berlaku, terutamanya untuk sekitar daerah Beaufort, Tenem, Keningau, daerah Nabawan, Tongot, Telupit, kawasan pedalaman Lahad Datu dan juga Kunak dijangkakan akan berterusan sehinggalah ke awal malam. Manakala untuk negeri Sarawak pula, ribut petir berlaku di satu dua kawasan yang melibatkan daerah Limbang, Lawas, kawasan pedalaman daerah Marudi, dan juga ribut petir turut berlaku untuk sekitar daerah Dalat, Mukah, Sibu, Selangau yang dijangkakan akan berterusan sehinggalah ke awal malam nanti. Pada sebelah malam nanti di negeri Sarawak, ribut petir dijangkakan berlaku di beberapa kawasan, terutamanya yang melibatkan kawasan pedalaman di sekitar bahagian Kapit dan juga kawasan pedalaman di sekitar daerah Baram bahagian Miri. Seterusnya, ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk hari esok. Sekian info cuaca, salam satu Malaysia. Teknologi robotik bakal terus diperkasa, khususnya dalam kalangan pelajar selaras usaha melahirkan masyarakat berfikiran kreatif. Ya, pada masa sama, penciptaan baru dalam bidang robotik juga perlu diperhebat seiring dengan keperluan semasa. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Azhar Yahya percaya teknologi robotik akan menjadi satu keperluan yang mendesak terutamanya dalam memudahkan tugasan seharian manusia. Justru sebagai persediaan dalam menghadapi era robot bertindak sebagai pemudah cara, manusia perlu lebih maju mencipta robot yang mampu memenuhi keperluan dan kehendak manusia sejagat. Datuk Dr. Muhammad Azhar berucap merasmikan pertandingan akhir dan majlis penyampaian hadiah pertandingan robot antarabangsa Malaysia MyRock 2014 di kampus Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Universiti Malaya muncul juara keseluruhan pertandingan menewaskan institusi pengajian tinggi awam
dan swasta serta institusi teknikal dan kemahiran yang bertanding. MyRock, program tahunan dianjurkan UNIMAP sejak 2010, melibatkan 4 acara termasuk robot penyelamat dan robot pemadam api. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah mencatat sejarah tersendiri apabila menerima lebih 1 juta pengguna sejak dibuka kepada umum bulan lalu. Dan pengguna bertuah yang merupakan individu ke-1 juta yang menggunakan jambatan menghubungkan Batu Maung ke Batu Kawan Pulau Pinang diraikan dalam satu majlis oleh Jambatan Kedua Senia Berhad. Jambatan sepanjang 24 km ini menerima pengguna ke-1 jutanya selepas 42 hari dibuka kepada umum. Seorang ahli perniagaan dari Kulim Kedah, Muhammad Helmi Ismail, 34 tahun, merupakan individu yang bertuah. Beliau bersama isterinya Syahida Saudi diraikan dalam satu majlis penghargaan untuk pelanggan berstatus pertama dalam 1 juta. Pada majlis ini, Helmi menerima hamper dan sijil yang disampaikan oleh pengarah urusan Jambatan Kedua Sedia Berhad, Datuk Dr. Ismail Muhammad Taib. Ya, first time saya pun hari ini cuti. First time saya lalu ke sana. Oh, first time naik jambatan? First time naik jambatan. Okay. Sampai sini saya pun terkejut. Dia orang cakap ni pengguna yang ke-1 juta. Sejak dibuka, kira-kira 15,000 pengguna menggunakan Jambatan Sultan Abdul Halim setiap hari. Tol yang dikenakan kepada pengguna jambatan ialah RM8.50 bagi kereta dan RM1.70 bagi motosikal. Jambatan ini dijangka dapat mengurangkan 20% kesesakan di jambatan pertama. Laporan sukan kejohanan tenis WTA terbuka, Malaysia pusingan kelayakan. Pilihan pertama kelayakan Eri Hozumi mara ke pusingan pertama kejohanan selepas berjaya mengalahkan rakan senegara Rika Fujiwara dalam 3 set. Eri Hozumi seperti dijangka tidak menghadapi masalah pada set pertama apabila mudah menjinakkan lawannya 6-1. Namun memasuki set kedua, Hozumi mengalami kecederaan belakang sehingga beberapa kali terpaksa diberi rawatan dan memberi kelebihan kepada Fujiwara merampas set kedua menang mudah 6-1. Di set penentuan, pada satu ketika Hozumi sekali lagi ketinggalan 1-5 namun berjaya bangkit untuk mencatat kemenangan 7-5. Hozumi mara dengan kemenangan 6-1, 1-6 dan 7-5 dalam masa 2 jam 23 minit. Kemarahan pemain Jepun itu bagaimanapun gagal diekori seorang lagi wakil Jepun yang juga pilihan kedua kelayakan, Erika Sema. Bertemu Giola Gatto Monticon dari Itali, Sema tunduk set pertama dengan mata 3-6 tetapi bangkit set kedua untuk menang mudah 6-2. Namun ternyata Gatto Monticon lebih bertenaga untuk mara ke undian utama esok menang set penentuan 6-3 dalam masa 1 jam 51 minit. Selepas itu, penonton dihiburkan dengan pertemuan sengit Ana Vrjic dari Croatia dan Arina Radionova dari Austria. Set pertama kelebihan memihak kepada Vrjic apabila mencatat kemenangan 6-3. Tetapi pada set kedua, Vrjic yang keletihan terpaksa akur tewas tiebreak 7-6 kepada Radionova. Namun di set penentuan, Vrjic kembali bangkit untuk mencatat kemenangan mudah 6-0 dalam masa 2 jam 40 minit. Turut mara ke undian utama ialah pemain Turki Pemra Ozgen. Ozgen lebih menyelah dalam pertemuan dengan pemain wildcard Miki Miyamura dari Jepun. Ozgen menang mudah 6-0 pada set pertama tetapi diberi tentangan sengit set kedua sebelum melengkapkan kemenangan dengan 7-5 dalam masa 1 jam 21 minit. Dua lagi pemain yang layak ke undian utama esok ialah Duang Yingying dari China dan juga Lyudmila Kichenok dari Ukraine. Ya, bola sepak Liga Super 4 perlawanan berlangsung malam tadi menyaksikan Pahang terus mengukuhkan kedudukan takhta Liga Super selepas menundukkan pasukan berstatus kelab Terengganu T-Team 2-0 di Stadium Darul Makmur. Turun selaku pasukan pilihan, Pahang tampak garang dengan serangan bertali arus walaupun tanpa kelibat Dixon Wakame yang digantung perlawanan. Usaha anak didik Zainal Abidin membuahkan hasil minit kedua permainan apabila sepakan percuma Hafiz Kamal terkena tiang disambal Matthias Ruben Conti untuk gol pertama tuan rumah. Pelawat yang tempang tanpa Patrick Wanggai akibat digantung sering hilang tumpuan apabila serangan mereka mudah dipatahkan pertahanan Tok Gajah. Kesempatan itu gagal digunakan Pahang untuk menambah jaringan dan separuh masa pertama kekal 1-0.
Dan saudara, setakat ini sahaja perkembangan yang dibawakan dalam Berita Wilayah 13 April 2014.